Okey. Like ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua. Okey, nama saya Anzulaika Zahaya, nombor matrik A173599. Pada hari ini, saya akan membentangkan isu yang dibawa oleh kumpulan saya iaitu masalah pengangguran yang membelenggu mahasiswa kini. Berikut adalah ahli kumpulan saya. Seterusnya, kita terus kepada pengenalan. Baiklah, masalah pengangguran merupakan isu yang tidak boleh dipandang remeh. Bahkan masalah ini mestilah ditangani dengan segera bagi mengelakkan ianya terus kritikal saban hari dan tahun. Keadaan pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kehidupan manusia dan menjadi isu yang hangat dibincangkan. Pengangguran dapat didefinisikan di mana seseorang yang mencari peluang pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehinya. Seterusnya kita pergi pada persoalan kajian. Pertama, bagaimanakah situasi semasa masalah pengangguran di Malaysia? Yang kedua, apakah faktor-faktor utama yang menyumbang kepada masalah pengangguran? Dan yang ketiga, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk membendung kes pengangguran ini? Objektif kajian kami pula adalah pertama, kami menghuraikan situasi semasa masalah pengangguran di Malaysia. Dan yang kedua, mengkaji faktor-faktor utama yang menyumbang kepada masalah pengangguran. Dan yang ketiga, menganalisis beberapa langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan untuk membendung masalah pengangguran ini. Seterusnya kita pergi kepada limitasi kajian. Kami telah menghadkan kepada subjek kajian kami kepada mahasiswa yang berumur sekitar 20 hingga 24 tahun sebagai subjek kajian. Dan bahan rujukan kami pula kepada sumber bahasa Malaysia sahaja. Kaedah kajian kami gunakan ada 4. Yang pertama, kajian kualitatif dan kuantitatif iaitu merujuk kepada sumber-sumber primer dan berautoriti. Dan yang kedua, tempat kajian pula kami memilih universiti-universiti berdekatan dengan UKM sebagai tempat kajian kami. Dan yang ketiga, tinjauan menggunakan Google Form. Dan yang keempat, analisis dokumen iaitu menganalisis dokumen seperti keratan akhbar, artikel, jurnal dalam masa sawang. Okey, di sini adalah cartapan yang menunjukkan hasil kajian kami iaitu melalui tinjauan Google Form. Okey, dari situ, dari tinjauan Google Form kami telah mendapat 104 orang responden. Yang universiti adalah yang jantinanya adalah kebanyakannya adalah perempuan iaitu 91.3% dan 87% adalah lelaki. Dan kebanyakan daripada responden kami adalah daripada pelajar UKM itu sendiri iaitu dengan peratus sebanyak 56.1%, diikuti dengan Universiti Malaya 24.2%, USIM 9.7%, Uniza 6% dan lain-lain universiti. Seterusnya, hasil kajian kami juga mendapati daripada 104 responden memilih setuju sebagai jawapan kepada masalah semasa pengangguran di kalangan mahasiswa yang apa orang kata yang semakin membelenggu lah. Kebanyakannya daripada mahasiswa tadi tu, daripada 104 orang responden tadi tu memilih setuju sebagai jawapannya dan diikuti dengan sangat setuju dan sederhana. Dan yang kemudiannya, kami juga di dalam analisis Google Form tersebut telah meletakkan berbagai faktor yang menyumbang kepada masalah pengangguran. Dan kebanyakan responden kami memilih jawapan memilih kerja sebagai faktor utama yang menyumbang kepada masalah pengangguran ini. Okey, faktor memilih kerja berada di tingkat tertinggi dengan peratus 35.6% dan diikuti dengan kehendak majikan 21.2%, kurang kemahiran 13.5%, kebanjiran pendatang asing 12.5%, takut untuk mencuba 9.6% dan kelulusan tidak bersesuaian 7.6%. Jadi kami dapat simpulkan di sini bahawa mahasiswa-mahasiswa daripada 104 responden tadi tu mengiyakan bahawa faktor utama yang menyumbang kepada masalah pengangguran adalah faktor memilih kerja ataupun faktor terlampau memilih kerja.
Jadinya di sini maka di situ kita dapat lihat bahawa peratus faktor yang menyumbang kepada masalah pengangguran pemilih kerja itu tadi sangat tinggi. Dan di sini juga kami menganalisis beberapa langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung pengangguran ini. Yang pertama, kerajaan telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat atau Prihatin yang memfokuskan kepada industri perusahaan kecil bagi mengelakkan pengangguran. Yang kedua, Bank Negara Malaysia atau BNM telah melonggarkan monetary bagi memberi kelonggaran kepada rakyat. Okey, daripada sini kami dapati ini adalah langkah-langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi membendung atau bagi mengurangkan kes pengangguran di Malaysia ini. Jadinya kami mendapati bahawa daripada langkah-langkah ni tadi ternyata peratus pengangguran di Malaysia semakin berkurangan daripada tahun sebelumnya. Rumusan daripada kerajaan ini kami mendapati bahawa pengangguran bukan sahaja menjatuhkan ekonomi negara, malah ia juga menjatuhkan imej negara Malaysia sebagai negara yang paling ramai mengalami pengangguran. Kita dapat pastikan bahawa dekat Malaysia ni memang kita adalah antara negara tertinggi yang mengalami masalah pengangguran. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah memberi dan membuka peluang kepada para mahasiswa yang telah menamatkan pembelajaran untuk menimba pengalaman bekerja sementara bagi mengelakkan mereka tidak mempunyai pengalaman bekerja. Dan pengalaman bekerja juga merupakan salah satu faktor yang menyumbang kepada pengangguran di Malaysia. Ini kerana kebanyakan mahasiswa di sini, mahasiswa-mahasiswa yang telah tamat pengajian, kebanyakan mereka sebenarnya takut untuk terjun ke dalam bidang pekerjaan kerana alasannya tidak ada pengalaman. Oleh itu, kami menyimpulkan bahawa sektor-sektor industri di Malaysia ni perlu memberikan pendedahan kepada mahasiswa yang telah tamat pembelajaran untuk bekerja sementara supaya tidak-tidaknya mereka ni boleh mendapatkan pengalaman dalam orang kata dalam bekerja ni lah. Dan dengan peluang dan ruang yang diberikan ini, kami yakin ekonomi negara juga terjamin dan selamat daripada kes-kes pengangguran ni tadi. Jadinya bila para pelajar tadi telah didedahkan dengan pengalaman bekerja, maka faktor yang menyumbang kepada pengangguran tadi iaitu faktor memilih kerja kemungkinan tidak akan ada lagi kerana mereka telah didedahkan dengan pengalaman-pengalaman bekerja dalam pelbagai bidang yang berlainan. Walaupun ia tidak bertepatan dengan kos yang mereka ambil di universiti. Tidak-tidaknya mereka telah ada pengalaman. Okey, ini adalah rujukan yang kami gunakan. Sebagai rujukan kami gunakan adalah semuanya terhad kepada bahasa Malaysia sahaja. Okey, sekian, terima kasih. Maaf sekiranya ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian.